Bercerai rubuh lemah lumpuh pikiran tauhid. Bercerai rubuh lemah lumpuh perasaan tasawuf. Bercerai rubuh lemah lumpuh perkataan perbuatan pekah. Bila itu bercerai rubuh lemah lumpuh? Bila berlakunya kekacauan. Mana? Usik, ganggu, kacau. Sedangkan dalam kehidupan ini tak dapat kita pisahkan. Bila kita ingat sejak kehidupan, bangun pagi saja, hidup, lawannya mati. Yuhyi wa yumit, yang kita baca 10 kali lepas maghrib, 10 kali lepas subuh. Selalu kita baca itu, nak peringatkan pada diri yang lalai, diri yang mudah hanyut, diri yang selalu mudah sangat dia kelencong. Nak peringatkan diri itu dengan kita baca hakikat tauhid 10 kali. Kata lepas subuh, lepas maghrib, bagi salam, jangan tinggallah bacaan itu 10 kali. Jangan beri alasan. Jangan kata, oh aku sibuk lah, oh aku ada kerja. Jangan. Apa kerja? Kalau engkau tidak jaga wirid 10 itu, kerja engkau jadi kacau. Kekuatan kita berhubung rapat dengan amalan kita. Amalan kita berhubung rapat dengan kepercayaan kita. Kepercayaan kita yakni apa yang kita TPS, terima percaya serah tanpa fikir panjang lagi. Itu TPS. Apa saja yang kita terima percaya serah, tak fikir panjang lagi tentang apa yang kita terima itu, apa yang kita percaya itu, apa yang kita serah pada penerimaan itu, tak fikir dah, terima terus. Yang kita terima itulah jadi kita. Oh, kita terima hidup ini susah, siaplah engkau sengsara. Oh, hidup ini senang, siaplah engkau bahagia. Apa yang kau terima? Maka setiap diri hendaklah memerhati dirinya. Apa yang dia terima percaya serah ini? Apa? Mesti ada sesuatu. Engkau jadi engkau, yakni engkau mengalami, merasai apa yang engkau alami, rasai dalam kehidupan ini, berkait rapat dengan apa yang engkau TPS. Kalau begitu, TPS itu pentinglah. Tak boleh baik main-main. Kena periksa sungguh. Apa TPS aku? Apa yang aku sudah terima percaya serah? Yakni, pikiran apa yang aku terima? Dia semua bermula daripada pikiran. Manusia itu bermula daripada pikirannya. Apa pikiran yang sudah pada pikirannya itu TPS, terima percaya serah apa? Periksa. Hidup itu perjalanan, kita sedang berjalan nak balik kampung kekal abadi. Ini perjalanan ini. Makin hari makin dekat. Mau tak mau, suka tak suka, percaya tidak percaya, makin hari makin dekat. Suka tak suka, percaya tak percaya, terima tak terima, setiap detik saat engkau sedang berubah. Daripada tarikh awal kelahiran kita, kalau kita tengok gambar kita waktu umur 6 tahun, mana 6 tahun itu mana? Lari. Dah tak ada. Sekarang dah berapa tahun? Peganglah tahun tu, jangan lari. Pegang tahun tu, jangan bekerja. Boleh kawal? Tak boleh. Itu bahagian daripada kehidupan ini. Bila kita masuk tempat ini,
Tempat sujud ini tempat rahmah. Bila kita keluar sana, itu tempat fadlah. Itu kehidupan ni 2 bulatan ni. Kehidupan 2 bulatan. Jangan pening kepala. Engkau bulatan mana sekarang ini? Bulatan pertama ini. Bulatan rahmah. Bila kita selesai sini 1 jam, duduk, memikirkan. Supaya kita nak betulkan. Ya, kita nak membetulkan pikiran kita, nak membetulkan perasaan kita, nak membetulkan perkataan perbuatan kita. Inilah tempatnya, tempat pembetulan. 5 waktu kita dipanggil. Bila duduk saja di sana, bulatan kedua itu, bulatan fadlah itu, berlaku usik ganggu kacau. Pasti usik ganggu kacau. Kalau tidak ada usik ganggu kacau, bagaimana engkau nak jadi hero, pahlawan? Boleh jadi pahlawan tanpa lawan? Pahlawan apa? Tak berlawan? Hidup itu nak jadi pahlawan. Kalau nak jadi pahlawan, kena berlawan. Mana? Nak berlawan itu mesti ada kawan. Takkan nak lawan dengan bayang-bayang. Kena ada kawan, kawan lawan. Bila berlawan dalam kawan, mesti ada adab. Adab itulah yang kita baca, faham, ingat yang kita sedang belajar ini. Sebab bila kena cubit ke, kena sigong, sakit. Tapi dalam gelanggang, bila kena sigong, kena tendang, itu bukan dia niat nak tendang, tertendang. Dah berlatih. Berlatih buah pasung, tangkap boya, kira bintang. Ini buah engkau berlatih. Dan berlatih itu memanglah adalah terkena. Kalau tak terkena pun latihan itu sakit. Ini sakit sikit nak merajuk dah. Sakit sikit nak ambil hati dah. Tak datang gelanggang dah. Tak datang dah. Bagi ada alasan dah. Tak sesuai lah. Macam mana nak maju jaya cemerlang dalam kehidupan ini? Kita tak faham itu. Maju jaya cemerlang dalam kehidupan ini, maju jaya cemerlang, mestilah mendepani cabaran-cabaran itu. Yang kita terjemahkan cabaran-cabaran itu dalam kalimat usik, ganggu, kacau. Jangan takut dengan usik, ganggu, kacau. Takut pula. Engkau takut, tak takut, usik, ganggu, kacau itu pasti akan datang. Tak kira. Pasti. Ini penyusunan dia begitu. Set up. Dia sudah disusun. Bulatan pertama, bulatan kedua. Habis. Baca, faham, ingat. Iqra. Baca. Baca itu tuntut ilmu lah. Ini majlis ini. Majlis ilmu dan zikir. Tafakur, ilmu dan zikir. Kita bagi penerangan itu, jadi otak kita mula berfikir. Betul juga. Oh, kehidupan ni 2 bulatan. Ya, 2 bulatan. Kalau betul kita di sini, tulin kita berada di sini ada sungguh. Nanti bulatan kedua dipermudahkan. Kalau waktu kita ada di sini, kita tidak berhubung sungguh dengan hati yang halus penghadapan kita dengan dia. Sebab kita yakin, sebenar-benar yakin, yang kita TPS tadi, terima, percaya, serah, tanpa analisa, dia itu ada, putus. Tak perlu analisa lagi. Ini bukan penerimaan coklat koko dengan coklat tak koko. Ini penerimaan yang mengadakan engkau. Yang engkau setelah ada itu berubah-ubah. Daripada kecil ke anak-anakan jadi kebudak-budakan. Kebudak-budakan ke remajaan. Keremajaan kematangan. 0 sampai 6 tahun, ini ke anak-anakan. 0 sampai 7,
atau 6 ini keanak-anakan. Satu peringkat. Peringkat itu mesti kita baca, faham, ingat. So, qadar yang bersesuaian dengan darjah itu. 0 sampai 6. Atau sampai 7. 6 sampai 12, ini peringkat kedua. Dia panggil peringkat kebudak-budakan. Peringkat itu ada buku khas pula yang diajar. Itu peringkat kebudak-budakan. Tahap budak-budak itu ada juga dia punya usik ganggu kacau yang sesuai dengan medan dia. Supaya budak itu maju jaya cemerlang, bukan mundur gagal malang. Mesti dia ajar budak itu. So, kadar tahap dia. Jadi kita yang ada ilmu, mestilah memerhatilah. Tengok di mana darjah dia ini. Darjah mana itu? 0 sampai 6 ini darjah keanak-anakan. 6 sampai 12 ini darjah kebudak-budakan. 12 sampai 18 ini darjah keremajaan. Ada pula kitab khas di situ. Bagaimana kita nak tangani angin-angin, gelombang-gelombang, pikir rasa pikir kata buat di medan keremajaan. Apakah perosaknya, qawadihnya? Apakah awaridnya? Apakah perkara yang melintang dia? Apakah awaiqnya yang menyekat dia? Yang menjadikan dia itu tidak maju jaya cemerlang. Apa dia? Kena baca, faham, ingatlah. Ini kita belajar ni. Kita terang ni nak faham itulah. Supaya apa? Supaya kita jadi maju jaya cemerlang. Supaya bila kita masuk bulatan kedua nanti, kena cubit ke kena apa? Yang keluar itu yang terbaik kita. Yang terbaik kita, bukan yang terhuduh. Kita ada dua. Satu yang terbaik, satu yang terhuduh. Ini kena cubit sikit, terhuduh keluarlah. Mulalah buat kelakuan lah itu. Tak maulah itu. Okey, sekali mungkin terhuduh keluar. Belajarlah. Cukuplah sekali dah keluar. Okey, engkau ikut terhuduh engkau perangai-perangai yang tak elok itu. Ya. Berapa lama engkau nak ikut itu? Kena belajar. Bagaimana kita nak tinggal dia itu? Bagaimana kita nak mendepani supaya yang terbaik kita yang keluar bila dicubit. Hero kalau lagi dicubit, lagi ditekan, ada penekanan dalam kehidupannya, apa jadi dia? Lagi hero. Sebab dia baca skrip hero. Dia baca skrip hero. Engkau baca skrip apa ini? Baca skrip penjahat, harap jadi hero. Apa ini? Ada harapan? Baca jalan nak pergi ke Singapura, harap sampai Pulau Pinang. Harap sampai Pulau Pinang. Baca skrip pergi Singapura. Jenuh pura-pura lah engkau sampai di sana. Tak sampai. Tak sampai Pulau Pinang. Sampai Singapura. Orang tanya, engkau dah berapa lama berjalan pergi Pulau Pinang ini? Tiba dah sampai Singapura. Pura-pura lah. Memang saya ada Pulau Pinang dah. Jenuh. Hidup itu perjalanan. Perjalanan laki-laki, perjalanan perempuan. Kita sedang berjalan menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Fikir. Jangan buang masa. Hidup memang lumrah. Ada orang suka, ada orang tak suka, ada orang benci, ada orang kasih. Itu lumrah. Terima. Dia benci, kita terima benci. Apa masalah? Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaira khalqillah, sebaik-baik kejadian Allah pun orang benci. Engkau pula nak terlepas daripada benci. Apa ini? Ini orang matang ke? Ini bukan matang ini. Orang matang ada kematangan ilmu, dia faham.
Itu peringkat keremajaan, mesti diawas, perhati, jaga, pelihara, kawal. Apa pengaruhnya? Dan yang keempat, darjah yang keempat, ini darjah kematangan. Iaitulah 18 tahun sampai 24 tahun ke atas. Itu kehidupan. Ingat itu. Itu plan, itu kita punya map, road map, nak berjalan ini. Dia berkait dengan umur kita. Di mana kita sekarang ini? Peringkat mana? Keanak-anakan ke? Kebudak-budakan ke? Keremajaan ke? Atau kematangan? Oh, kalau kita, aku sudah 18, 24 tahun dah ke atas. Mana aku kematangan? Walaupun kematangan kena jaga, terkadang saki baki keanak-anakan tu masih ada di situ. Walaupun tua. Saki baki kebudak-budakan masih ada. Sebab waktu dia bertahap keanak-anakan, kebudak-budakan, keremajaan, tak habis. Belajar tak habis. Deposit ada di sana. Bila tua nanti adalah, keluarlah perangai keremajaan itu. Perangai keanak-anakan, kebudak-budakan, dia akan keluarlah. Kena jagalah. Sebab hidup ini perjalanan. Perjalanan menuju kepada alam baqa. Sementara saja, sekejap. Tak lama. Bila sampai waktu kematian, tidak akan ditangguh walaupun satu saat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang nafas, yang bernafas itu, dha'iqatul maut. Pasti dia akan merasai mati. Pasti. Sebab itu manusia dalam kehidupan ini, satu ketika, satu saat, satu waktu akan timbul di hati kecilnya rasa nak mati. Ini janji Tuhan. Dia akan timbul itu, suara dalaman. Nak mati ya? Siaplah. Dulu minum teh tarik rasa satu macam. Rasa nak mati rasa lain macam lah. Minum juga teh tarik itu, tapi rasa lain macam lah. Mana pula ini? Ya. Dulu waktu rasa tak nak mati itu, minum teh tarik sedap. Sedap. Bila dah kuat rasa nak mati, mulalah. Apa ini? Engkau nak balik ini? Dia nak panggil engkau itu. Apa yang kau buat di sini? Apa persiapannya? Sudahkah engkau persiapkan berpindah alam, nak pindah rumah ini? Jenuhlah. Nak pindah rumah. Ya? Sudahkah kita bersiap? Mukmin sejati, orang yang sentiasa membuat persiapan untuk kampung kekal abadi, sebab dia nampak dengan mata hatinya dunia ini kampung persiapan untuk akhirat. Dia nampak. Celek mata dia nampak makna itu. Dan dia pelihara makna itu. Jangan lepas makna itu. Ini engkau belajar sekarang, kita bagi penerangan makna itu, nanti lepas. Dia pegang tak kuat. Keluar sana sikit, pikiran itu masuk, pikiran ini masuk. Dah terlepas dah makna yang kita belajar ini. Bila kita belajar ilmu, makna-makna itu kita kena pegang kuat, jangan lepas. Memelihara pengertian-pengertian yang benar, sekaligus mencetus penyelesaian hidup bertahap sejagat. Memelihara makna-makna yang benar, sekaligus apabila dia memelihara makna-makna kebenaran yang benar itu, sekaligus dengan memelihara makna itu, dia akan jadi pencetus penyelesaian masalah. Apa saja dia depani di bulatan kedua itu masalah ini, sebab dia memelihara makna kebenaran.
maka dia menjadi pencetus penyelesaian masalah. Bertahap sejagat. Maknanya bertahap individu, bertahap keluarga, masyarakat, negara, alam sejagat. Sebab fikir rasa kata buatnya bertahap sejagat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan Rasul itu, yakni risalah, yakni ilmu yang kita baca, faham, ingat ini bertahap sejagat. Bukan bertahap kampung. Ini perbicaraan kita ini. The international. Nah, jangan bimbang, bukan kampung. Ini ilmu yang kita baca, yang kita faham, yang kita ingat ini. Yang kita gembar-gemburkan, yang kita sentiasa peringat pada ingat. Supaya ingat kita tidak ingat yang lain lagi. Ingat jadi ingat apa yang kita peringat pada ingat. Yakni apa yang kita pilih untuk peringat pada ingat. Apa pilih engkau? Engkau nak peringat apa? Celek-celek mata bangun pagi, ya mulalah. Nak peringat lah itu. Peringat kacau lah itu. Peringat merapu lah. Bukan bangun-bangun nak persiapan. Segar, alhamdulillah. Satu hari lagi. Alhamdulillah. Mana alhamdulillah. Yani wahwa sana'u alaihi bijamili fi'lih. Yani memuji engkau akan keelokan, kebaikan, kecantikan, keindahan perbuatannya. Itu mana puji. Bila kita puji ini, kita memuji perbuatan yang huduh atau perbuatan yang puji. Bila engkau puji sesuatu itu, engkau melihat perbuatan yang keji atau keji, yang puji atau keji. Itu yang puji. Puji berkaitan dengan penyaksian perbuatan yang baik. Jadi engkau bangun pagi, alhamdulillah. Puji itu ada kaitan dengan perbuatan puji atau perbuatan keji. Puji itu ada kaitan dengan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Tapi adakah kita kait bila kita pun alhamdulillah? Mana perbuatannya mana? Buta. Itu amal buta. Engkau baca tapi engkau tak kaitkan apa makna baca itu. Bila engkau tak kaitkan, akal tak faham. Bila akal tak faham, engkau beramal tanpa faham, itu tidak ada perhubungan. Mesti kita buat sesuatu, mesti ada kait. Kenapa? Kenapa berbuat? Apa berbuat? Bagaimana berbuat? Ini tiga. Kenapa berbuat? Apa yang kau buat? Bagaimana cara engkau buat? Bila jelas itu, barulah engkau terpasak. Barulah engkau berhubung. Hidup itu perhubungan. Hidup tidak ada perhubungan. Walaupun hidup makna mati, dia tidak ada perhubungan. Nak berhubung dengan itu takut, nak berhubung dengan ini takut, berhubung sana pun bimbang, risau, kacau. Bagaimana nak buat perhubungan? Kalau hidup, hakikat hidup itu perhubungan, bagaimana itu? Perjalanan menuju alam baqa melalui alam fana ini berhubung rapat dengan perhubungan. Sebab kita ada hubungan dengan alam baqa, sebab itulah kita rasa tak selesa mendepani dengan yang fana. Di antara fana yang binasa, yang baqa, yang mana kita selesa lebih? Yang kekal, yang tak kekal. Yang kekal. Mana engkau ada hubungan dengan yang kekal. Sudah ada program itu, dia panggil fitrah. Sudah ada itu. Yang kita baca, faham, ingat ini, yang kita terang ini, semua berkaitan yang sudah ada dalam engkau. Cuma kita peringat. Benda tu dah ada. Kalau tak peringat, lupa. Kena peringatlah. Sebab itu hidup ini peringatan. Peringatan. Tak ingat, lupa. Ya, kena awas, perhati, jaga, pelihara, kawal. Hidup sementara menuju pada alam baqa.
Kalau hidup sementara, hati kita berhubung dengan yang kekal, maka dia tidak puas dengan yang sementara. Maka lagi dia menyaksi yang sementara ini, yang fana ini, lagilah dia akan membara dengan yang baqa. Jadi orang itu, bukan tahu itu tak jadi. Tahu ni nak jadi. Apa yang kita tahu itu kita jadi itu, jangan jadi yang lain. Nak jadi apa yang kita tahu itu berkehendak kepada awas, perhati, jaga, pelihara kawal. Sentiasa mengawasi. Jangan lepas. Tetap tumpuan kita. Ya, itu kita terang. 0 sampai 6, ini keanak-anakan. 6 sampai 12, ini kebudak-budakan. 12 sampai 18, ini keremajaan. 18 sampai 24 ke atas, ini kematangan. Nampak tak nampak itu? Kematangan. Jadi akhirnya kita menuju kepada kematangan. Apa makna kematangan? Tengok makhluk, nampak Khalik. Jadi dia tengok saja makhluk Allah, dia akan terhubung makhluk itu dengan sebaik-baik makhluk. Khaira khalqillah. Itu orang matang. Sebab itu adab memandang ulama, memandang guru, mesti berhubung dengan Rasulullah. Tidak su'ul adab. Itu jahat adab itu. Al-ulama warasatul anbiya. Adab kamu dengan Rasul, adab kamu dengan Allah, adab kamu dengan umat. Itu adab 3 itu. Adab ada 3. Adab dengan Allah apa maknanya? Memelihara makna-makna menunjuk kepada Allah. Kita pelihara atau tidak itu? Kalau kita pelihara, berapa jam? Sampai jadi darah daging. Nekat. Itu hero. Itu hero. Itu pahlawan. Hidup ini pahlawan. Memang Allah jadikan kita nak jadi pahlawan. Sebab itu dia letakkan cabaran itu, cabaran ini, susah, senang, sakit, sihat, suka, duka, puji, keji, sokong, bangkang, baik, buruk, keadaan yang bersalahan itu. Supaya kepahlawanan engkau naik. Jangan mundur gagal malang, maju jaya cemerlang. Tak jelas, menghadap guru engkau, minta petunjuk. Sehingga dengan petunjuk itu, yang terbaik engkau yang jadi, bukan yang terhuduh engkau. Itu gunanya guru. Guru ni orang celak mata hatinya. Dia tenung, dia tahu dah. Kita bila berdepan dengan mursyid, guru, tak faham, tanya, sudah faham, amalkan. Balik amalkan terus, jangan tunggu. Sebab bila kita amal, pasti akan berlaku jalan keluar. Pasti. Tidak ada syak. Pasti. Tidak ada syak lagi. Pasti kecemerlangan kita itu maju jaya cemerlang. Kepahlawanan dalam itu dia akan membara keluar. Biji benih yang masa tuba, dia akan naik. Bukan zakum. Zakum ini biji benih yang menuju pada neraka. Tuba ini biji benih menuju pada syurga. Dalam diri manusia ada 2 benih. Ilmu yang kita baca, faham, ingat dalam bulatan ini, dia akan membangkitkan biji benih tuba ke syurga. Yang ini maju jaya cemerlang. Jelas itu. Jadi kembali balik pada soalan itu, usik ganggu kacau sekiranya ada dalam kehidupan ini, usik ganggu kacau, cabaran-cabaran, itu tanda baik itu. Cuma kita nak belajar bagaimana kita nak tangani supaya mendepani usik ganggu kacau, yang jadi kita itu yang terbaik kita, bukan terhuduh kita. Itu saja. Di sini berkehendak kepada rujukkan pada mursyid. Mu'alim, murabbi, mursyid, guru. Sebab guru, sebenar guru itu bila kita rujuk dengan dia, itu mendapati rujuk dengan Muhammad Rasulullah. Itu adab. Adab kita dengan Rasulullah, yakni makna-makna yang sentiasa memupuk memandang Rasul kena ada. Adab kita dengan Allah, makna-makna yang memupuk, yang didik bentuk, corak penuh. Hala 7.
kuat kukuh, bersatu teguh, kuat kukuh kita dengan Allah. Makna-makna yang membawa kita bersatu teguh, kuat kukuh dengan Rasulullah, kasih. Nah, itu kena ada ahlullah, orang-orang Allah. Sebab mereka ini zil, bayangan bagi Rasulullah. Nah, itu ada guru itu. Pandang guru itu, pandang Muhammad Rasulullah. Bukanlah guru itu Muhammad pula. Kita tak kata guru itu Muhammad. Kita guru Muhammad. Berarti buat reka pula itu. Kacau itu. Lain kita ajar, lain pula dia pergi itu. Itu adab kamu dengan Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Apa mana bahagian warisnya itu? Bahagian waris itu menunjuk kepada anbiya itu. Itu adablah. Bukan guru itu Muhammad Rasulullah. Kita ajarlah dia pergi ke lain itu. Masalah otak hitam putih ni. Dia nak kacau saja. Lain kita ajar dia pergi makna. Sebab dia tersangkut dengan makna itu. Dia sudah mahjub. Otaknya tak boleh keluar. Dia tersekat. Bila kita cakap, dia pakai otak sekat dia itu. Otak tersekat, dia nak project pada kita. Ini kacau lah. Jangan. Ya. Ini adab kita dengan Allah. Adab kita dengan Rasulullah. Adab kita dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni adab kita dengan sairil makhluk. Adab kita dengan semua makhluk. Tak kira siapa dia. Sama ada insan, alam nabat, alam pokok dan alam haiwan. Adab kita dengan mereka. Ya, adab 3. Adab kita dengan Allah, adab kita dengan Rasul, adab kita dengan semua makhluk. Ya, ini bila kita baca, faham, ingat ini, dia mendidik kita bentuk corak bendung hala 7 kepada pintu gerbang adab. Adab yang 3 tadi. Bila kita dapat memegang adab yang 3 tadi, disitulah kita akan jadi tegap lurus 2 kaki berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penerangan itu kita dapat manfaat. Ya, pikirkan ilmu yang kita terang itu tak jelas, tanya. Ya, jangan senyap, mesti tanya. Ya. Wirid 10 subuh maghrib. Ya. Wirid itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir. Dia ada 11 kalimat di situ. Diulang akan dia 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang akhir, yang ke-10, wa ilaihil masir, dan kepadanya lah kita akan kembali. Peringatanlah itu. Ya, banyak rahsia dalam 11 kalimat yang 10 itu. Dia menyegarkan roh kita. Baca dengan pusatan tumpuan, hadir ingat tumpu. Jadi kita pusatkan tumpuan waktu kita baca itu kepada kehadiran hanya yang maha ada itu. Pikir kita jangan keluar daripada af'alnya, asma'nya, sifatnya, dan tenggelam karam pada ingat zatnya. Pikir pada af'al, pikir pada asma', fikir pada sifat. Adapun zat, tempat zikir. Jadi fikir ada, zikir pun ada. Jadi orang yang matang, ada fikir, ada zikir. Itu matanglah itu. Kalau fikir ada, zikir tak ada, kacau lah itu. Tak ikut itu, tak ikut petunjuk lah itu. Orang lagi dia fikir, lagi zikir. Sebab fikir itu meliputi pada af'alnya, af'al Allah. Fikir itu meliputi pada asma'nya, asma'ullah. Fikir itu meliputi pada sifatnya, sifatullah.
Maka af'al, asma, sifat Allah ini berdiri pada zatnya. Zat bukan tempat fikir. Zat tempat ingat, tempat zikir. Kita semua ada ingat. Ingat patutnya pada zat. Ingat patut pada zat. Ini ingat tak jadi pada zat itu. Jadi juga pada zat. Zat lain daripada dia. Zat makhluk. Duk ingat makhluk itu. Sedangkan ada makhluk itu, maknanya dia menjadikan zilli, menunjuk pada Khalik. Tak boleh makhluk itu ada dengan sendirinya. Akal kita tidak dapat menerima. Kata ada sesuatu yang ada yang diadakan itu terlepas daripada yang mengadakan. Boleh terlepas? Mustahil alfi mustahil. Beribu-ribu mustahil pada akal. Tak boleh. Jadi kalau akal engkau sendiri tak boleh terima, ada segala yang ada ini tidak boleh terkeluar daripada perbuatan dia. Kalau begitu, mana tumpuan engkau? Kalau semua yang ada ini tidak boleh terkeluar daripada ada dia, ingatan engkau patut pada ada dia, bukan pada ada yang ada nampak ini. Tapi tak jadi kan? Itu berkendak kepada peringatan. Berkendak kepada awas, perhati, jaga, pelihara, kawal. Sentiasa mengawasi itu. Sebab kita sudah menjalani kehidupan ini, hal keadaan fikir, rasa-rasa fikir, yang tidak ada hadir ingat tumpu. Yang kita naknya, fikir, rasa-rasa fikir, yang ada hadir ingat tumpu sentiasa. Tidak terlepas ingatan itu. Nak jadi itu. Didik bentuk corak bendung hala tuju. Cari jalan. Bagaimana kita nak jadi itu? Bagaimana ini? Berempas pulas. Bagaimana ini? Cari jalan. Jangan lepas. Sama sekali jangan lepas. Bersungguh-sungguh setiap detik saat. Sebab setiap detik saat itu, saat demi saat yang kita sedang alami rasa itu, pemberian dia yang amat besar, yang paling berharga. Tidak ada lebih berharga daripada itu. Yakni pemberian ada kita, terus ada kita, dan ada sedar kita. Itu berhubung rapat dengan af'alnya, berhubung rapat dengan asma'nya, berhubung rapat dengan sifatnya, berhubung rapat dengan zatnya. Ada dia itu. Jadi fikir ini, sebenar-benar fikir ini tak boleh keluar daripada ingat zat. Sepatutnya begitu. Sebab makhluk ini dia refleksi bagi Khalik. Dalil menunjuk pada madlul. Dalil, kalimat dalil itu, perkataan dalil itu macam jari penunjuk. Madlul, tempat yang ditunjuk. Kita dilingkungi oleh jari penunjuk. Engkau itu jari penunjuk. Kalau engkau pergi tengok jari penunjuk, boleh sampai tempat ditunjuk. Jadi bengong lah. Itu jadi bengong itu. Itu pikiran kita jadi bengong. Tak tengok pada tempat ditunjuk. Orang ada hakikat ilmu tauhid. Yakni fikir yang waras itu, pemikiran yang sentiasa sampai pemikiran itu kepada madlul. Tempat ditunjuk. Sebab kita dilingkungi oleh dalil. Yakni jari penunjuk. Ataupun dalil itu macam papan tanda. Apa papan tanda? Apa fungsi papan tanda? Pergi tengok papan tanda. Tengok papan tanda. Begitu. Tujuan papan tanda supaya engkau tengok ke mana yang dia akan sampaikan engkau. Ini kita tak ada. Kumpul papan tanda. Kumpul dalil. Kumpul ambil papan tanda. Ambil papan tanda. Penuh papan tanda. Dia tak sampai pun. Atau duduk bengong itu. Nampak itu? Orang berfikir yang sampai pada madlul, dalil sudah berhubung dengan madlul, itulah orang yang mausul, bukan orang yang maqtu'. Mausul ini orang yang ada hubungan. Mana kalau handphone ini dia ada line. Dia sudah ada line. Itu orang Allah. Orang Allah ini dia sudah ada line. Sebab itu berdamping dengan mereka, ruh kita hidup.
Sebab tu kena cari ahlullah. Kena cari orang-orang Allah supaya roh kita hidup. Sama roh yang mati tidak mau. Nak hidup roh mestilah dengan orang hidup juga. Kalau kita bergaul dengan orang yang mati, kita pun mati. Hidup dengan orang hidup, bukan dengan orang mati. Nak hidup mesti dengan orang yang hidup. Nampak itu? Jadi jaga adab. Jadi wirid 10 lepas maghrib dan wirid 10 lepas subuh itu dijaga dia. Sebab dia menguatkukuhkan hakikat tauhid. La ilaha illallah wahdah. Keesaan itu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, dialah kerajaan yang memerintah. Walahul hamd, puji segala baginya, segala puji baginya. Walahul hamd, yuhyi wa yumit, dialah yang menghidup, dialah yang mematikan. Ini yang kita kata tadi kan, hidup lawannya mati. Dia peringatlah itu. Bila ingat mati memanglah tak selesa, memanglah menakutkan, memanglah membimbangkan, memanglah risau, memanglah kacau. Tapi risau, bimbang, kacau itu daripada sudut mana? Sudut mana itu? Sudut galap. Engkau tak tahu mana engkau pergi. Sudut engkau nak tinggal semua ini. Apa? Sudut mana? Kena perhatilah. Ya. Sehingga zikrul maut, ingat mati itu bertukar menjadi zikrullah yang hakiki. Barulah segar jiwa ruh itu. Dia sudah bersedia. Bersedia untuk menghadap Tuhannya. Sebab dia sentiasa berhadap Tuhan. Tuwajjahtu wajhiya lilladzi. Ku hadapkan mukaku, yakni ku hadapkan kewujudanku, keberadaan adaku, yakni kenyataan bagi ada yang sebenar-benar ada. Kalaulah makna ada itu kenyataan bagi yang sebenar-benar ada, bolehkah orang itu lupa lagi? Lupa. Yang kita lupa ini sebab ada kita itu tidak menunjuk pada yang sebenar-benar ada. Mungkin pada pengetahuan itu benar kalau kita tanya, ada engkau ini bolehkah terlepas daripada yang mengadakan engkau? Jawab betul, tak boleh. Pada ilmu. Tapi pada jadi belum. Ini masalah. Tahu nak tahu atau tahu nak jadi? Yang mana? Yang kita naknya tahu nak jadi. Daripada ilmu yakin pada ainul yakin. Ainul yakin, haqqul yakin. Gabungan dia daripada ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin. Itu dalil lah. Hidup itu dalil. Dalil lah dalil. Dalil. Engkau tu dalil dah. Dalil pula. Engkau tu dalil lah. Mana lebih terang daripada dalil engkau? Ada engkau itu. Ada tapak harimau itu. Walaupun kau tak nampak pak belang itu, tapi tapaknya dah ada. Tak nampak pun pak belang, tak nampak pun. Nak tunggu nampak baru nak lari. Nak tunggu nampak. Tengok tapak pak belang tu dah nampak lah pak belangnya, cepat. Ya. Cepat cari jalan. Yalah tapaknya ada tapi tak nampak. Diri pak belang tak nampak. Siaplah. Tanya awang baru dia tahu. Ya, jaga. Masuk hutan kena tahu tapak apa yang kau cari ini. Ya. Dah ada pokok dah siap dah. Siap. Ya, kena jaga. Setiap langkah kita tu kita perhati semuanya apa ini. Ya, supaya kedudukan kita ada kita itu sentiasa membawa kepada bersatu teguh kuat kukuh pikiran tauhid, bersatu teguh kuat kukuh perasaan tasawuf, bersatu teguh kuat kukuh perkataan perbuatan fiqh. Itu iman, ihsan, Islam. Sentiasa
Fikir rasa kata buat, fikir rasa kata buat yang kita jalankan setiap detik saat itu, jangan keluar daripada lorong itu, lorong tauhid, lorong tasawuf, lorong pekah. Jangan keluar. Tak boleh keluar itu. Keluar saja, mula dah jadi penyakit dah. Tak boleh keluar. TPS ini bila kita terima, percaya, serah, mana? Terima sungguh, percaya sungguh, serah sungguh. Sehingga apa yang kita TPS itu, terima, percaya, serah itu, tak ada lagi yang lain daripada itu. Barulah fikrah itu. Fikrah itu. Fikrah yang tunggal. Fikrah yang satu. Mana? Daripada banyak-banyak fikiran itu, kita pilih fikiran ini. Fikiran itu. Itu dia panggil fikrah. Fikrah ini satu fikiran di antara banyak fikiran yang engkau pilih jadi fikiran engkau yang mendominasi semua fikiran yang lain, yang jadi imam pada semua fikiran. Fikiran itulah dia panggil at-tauhid. Orang yang ada fikiran tauhid, dia fikir bagaimanapun sentiasa nampak af'al, asma, sifat, ingat zat. Af'al, asma, sifat, ingatnya pada zat. Itu tanda engkau sudah sampai pada natijah fikiran tauhid. Senang saja nak periksa diri. Dalam 24 jam itu tengok mana berapa jam kau dapat hadir itu. Kalau terlepas banyak masa, tahulah. Mana fikrah tauhid belum ada lagi. Tahu tauhid mungkin ada, tapi tak jadi fikrah. Sebab itu wal uzlatu wal fikratu. Itu dua, uzlah dan fikrah. Mana kau kena asingkan, uzlahkan semua fikiran-fikiran yang tidak tauhid. Hanya fikiran tauhid saja yang engkau TPS. Barulah jantung hati engkau akan bermanfaat. Kalau tidak, tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Bila tidak ada manfaat, maka hati tidak, jantung tidak akan sampai kepada qalbun salim. Hati itu, jantung itu akan jadi qalbun saqim. Hati yang sakit. Tak mahu itu. Hati yang ada syak, hati yang ada sifat mazmumah, hati yang ada ghaflah. Tak mahu itu. Tafakur yang ada tauhid, dia sentiasa hadir. Sebab itu dibaca 10 kali itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. Yuhyi, dialah yang menghidupkan, wa yumit, dialah yang mematikan. Dia, bukan yang lain. Hidup, mati, mati, hidup ini af'alnya mutlak. Itu fenomenal hidup yang menyebabkan kita cepat sedar. Sudut kehidupan yang menjadikan kita yaqazah, yakni dukhulun fi hadrati rabbi wa tanabbuhun lima yurdihi. Masuk kamu kepada hadrat Tuhan, itu mana yaqazah. Sedar dia itu. Tidak ada yang lebih sedar melainkan sedar yang maha ada. Dia boleh jadi orang itu dia antara hidup dan mati. Itu pintu gerbang yang paling cepat untuk dia jadi yaqazah. Yuhyi wa yumit. Setiap kata hidup ada mati. Kalau mati, habis, bungkus. Mana? Kalau hidup itu ada kait dengan mati, sedangkan hidup engkau itu satu sudut dalam kawalan itu. Sudut yang besar di luar kawalan. Sebab bila kita kata hidup, dikait dengan hidup jantung. Hidup jantung mana? Ada nafas. Jantung itu berdegup, gendang jantung itu bergendang. Adakah ikhtiar engkau? Itu bukan ikhtiari. Itu dia panggil ittirari. Itu istilah tauhid kalau kita belajarlah. Dalam diri manusia itu ada dua. Ittirari, ini mutlak perbuatan dia. Tidak ada campur perbuatan engkau. Ittirari.
Contoh, jantung. Gendang jantung itu. Bergendang. Kau suka main gendang ya? Dengar gendang itu. Itu gendang pertama. Ya. Bagus memang kita suka main gendang sebab dalam kita ada gendang. Itu kita dengar gendang pun dah sedap. Ya memanglah. Kalau gendang jantung itu senyap, bungkus. Gendang itu sentiasa bergendang, tak berhenti. Kau nak benci pada gendang? Siaplah. Tu gendang dalam bagaimana? Jangan benci. Itu buta, itu orang buta. Ya? Yuhyi wa yumiit. Dialah yang menghidupkan kamu. Mana mutlak perbuatannya pada kamu. Dalil lah itu. Dalil itu mesti menyampaikan kau pada madlul, tempat yang ditunjuk. Jangan tengok dalil, tengok dalil. Tak sampai-sampai pada madlul. Itu jadi bahlul pula lah. Orang dalil sampai pada madlul. Dia tengok saja dalil tu. Bahlul lah. Ni apa ini? Ya. Kita dilingkungi oleh dalil. Patut kita semua ini tenggelam karam dengan madlul. Tempat yang ditunjuk. Itu mukmin, itu iman. Iman ini dia menyingkap. Kashful ghita. Itu iman. Kashful ghita. Yang ini dia mengangkat penutup. Benda yang tutup diangkat. Macam penerangan ilmu bila kita terang ini, terangkat tutup. Allah ternampak, Masya Allah. Semua ini menunjuk pada dia, terangkat. Sempatlah 5 minit. Lepas tu berap, hilang pula. Ya, tak boleh lama. Ya, tak boleh lama. Macam flashlight. Hilang. Nampaklah sedekap cahaya. Sejuk balik. Cepat sejuk. Ya, cepat sejuk. Sebab apa? Sebab banyak masa kita pada ghaflah. Kena banyak masa pada zikrullah, yaqazah. Ini majlis ini. Ilmu dan zikir. Ya, kita ada dalam majlis ini, di samping kita fikir, zikir jalan. Yuhyi wa yumiit. Kehidupan engkau itu jalan yang paling dekat untuk engkau dekat dengan yang menghidupkan engkau. Sebab engkau akan mati, satu. Sebab hidup engkau yang sedang kau hidup itu tidak ada kena mengena dengan perbuatan engkau. Allah. Nampak itu? Satu sudut engkau menjalani kehidupan. Sudut yang besar engkau dijalani. Engkau bawa kereta ke kereta bawa engkau? Jaga. Ya? Engkau bawa kereta atau kereta bawa engkau? Mula-mula waktu bawa kereta dulu kita rasa kereta bawa kita. Sedap. Lama-lama lupa aku bawa kereta itu berat pula lah. Berat lah. Hidup ini dua. Satu sudut engkau berbuat. Sudut yang besar engkau dibuat. Engkau dijalani macam tu. Bahagian ittirari ni. Tahu itu, sedar itu, tumpu di situ. Duduk bagi lama di situ. Sampai mesra. Baru dia mesra. Nanti kita gerak nanti. Dia ada zikir. Kena latihlah. Nampak itu? Sebab itu peringkat awal bagi zikir nafi isbat ini, kita latih dengan nafas. Supaya nak pecahkan gelombang-gelombang fikiran yang ghaflah ini. Sebab kita tarik nafas. La ilaha illallah ni. Sebelum sebut la ilaha illallah, tarik nafas melalui hidung. Lubang hidung yang dalam tarik. Sepanjang sedalam yang mampu. Penghujung nafas sebut. La ilaha
illallah. Tarik nafas. Bila tarik nafas itu, ingat pemberian dia mutlak, tak ada kena mengena dengan kita. Mana ingat dia mutlak? Mana ingat dia mutlak? Ingat perbuatan dia. Tidak ada campur perbuatan siapa. La syarikalah. La ilaha illallah wahdah. Keesaan. La syarikalah. Tidak ada sekutu. Tidak ada campur tangan. Lahul mulk. Baginya lah kerajaan yang memerintah. Walahul hamd. Kepujian baginya. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidup, dialah yang memati. Mutlak. Tarik nafas. Wa huwa hayyul la yamut. Dia itu hayy. Hidup la yamut. Tiada baginya mati. Kita mati. Hidup mati. Nampak tak nampak? Biadihil khair. Segala kebajikan-kebaikan yang kita cita-cita, yang kita kehendaki, yang kita cari-cari, pada tangannya. Biadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan tiap-tiap, di atas tiap-tiap sesuatu itu, dia amat berkuasa. Yang paling berkuasa. Di atas apa juga yang kau pandang, kekuasaannya. Tidak ada kekuasaan yang lain. La syarikalah. Wahdah. Kesaan kekuasaannya, kudrahnya, iradahnya, ilmunya, sama'nya, basarnya, kalamnya. 7 sifat ma'ani itu dimasukkan waktu tarik nafas. La ilaha illallah. Bila illallah itu, masukkan dalam jantung hati nurullah itu. Illallah. Kosongkan pikiran daripada pikiran-pikiran yang tidak ada kena mengena dengan tauhid. Semua pikiran tauhid saja, yakni pikiran af'alnya, pikiran yang ada kait dengan asma sifatnya, sehingga dapat ingat zatnya semata-mata. Itu baru zikir. Zikir tak jadi waktu engkau zikir, engkau masih ada gelombang yang lain. Tak mau. Itu tak boleh tidur. Engkau nak masuk kamar tidur, tak boleh ada ingatan lain daripada tidur. Hanya tidur. Baru boleh tidur. Ini zikir. Nak ajar zikir ni. Latihlah sedikit demi sedikit. Boleh. Peringkat awal mungkin dia campur lagi gelombang itu. Teruskan. Pegang tumpuan kau. Nanti dapat 1 minit. Badan dah rasa. Macam kau rasa tidurlah. Bila ingatan lain tak ada, semua mutlak af'alnya. Sifatnya, zatnya. Sifatnya, asma'nya, sifatnya dan zatnya. Zat itu tempat ingat. Ingat yang mutlak itu. Di situlah tubuh dapat merasa. Akal mengetahui, tubuh merasa. Ajar akal mengetahui, ajar tubuh merasai apa yang akal ketahui. Barulah berlaku gabungan. Gabungan itu kita nak, itu dia panggil maqam jama'. Bukan farqiyah. Kita banyak ini pikiran farqi. Pikiran dia berpisah. Dia tidak jama', dia tidak himpun. Bila tak berhimpun ni jadi kacau. Kasih nak berhimpun, benci berpisah. Dzikrul mahbub, ingat kekasih ini, yakni ingat pada tahap perhimpunan. Dia tidak berpisah. Bila kita tarik nafas, ingat hanya dia pemberi nafas ini, pemberi nikmat ini. Tidak ada yang lain. Ingat itu sahaja. Bila dah penuh, la ilaha illallah. Nafas lagi. Pelan-pelan, jangan gopor, rehatkan badan, jangan ada pikiran yang lain. Awas, perhati, jaga, pelihara, kawal.
kita nak pastikan pegangan tumpuan hanya pada af'alnya, asma'nya, sifatnya, ingat zatnya. Nak pastikan itu, kena awas, perhati, jaga, pelihara kawal. Peringkat awal. Jaga. Jangan dia hanyut. Hanyut, tarik balik. Tarik nafas. La ilaha illallah. Tarik nafas lagi. La ilaha illallah. Berehat di situ. Jangan kita biarkan pikiran kita keluar daripada wilayah ma'ani tauhid. Buat satu-satu, pelan-lahan, sampai 40 kali. Tarik nafas lagi. Tarik nafas, ingat ma'ani tauhid itu, yakni af'alnya, asma'nya, sifatnya, dan ingat zatnya. Latih. Kalau kita dapat buat 40 kali tanpa campuran, itu berjayalah. Itu amal soleh lah itu. Mungkin kita tak rasa apa lagi, tapi kita sudah dapat membendung pikiran tak keluar daripada wilayah tauhid. Itu peringkat awal. Nanti kita buat, dia sudah ada gelombang yang kuat nanti. Akal ini bila kita ajar, dia ada gelombang. Dia ada lorong dalam itu. Kita bila meneroka lorong baru, yakni kita nak tegakkan lorong-lorong yang ada kait dengan af'alnya, asma'nya, sifatnya. Tidak ada yang lain. Nanti dia kuat gelombang itu. Bila kuat gelombang itu, nanti sudah mudah. Bila kau sebut saja, dia akan sampai kepada satu kesedaran yang tinggi. Yakni pusatan tumpuan engkau tidak lagi memandang melainkan dia. Macam engkau masuk kamar tidur itu. Ingat tidur, dah terkatut, mata dah dim dah. Dia dah mula, dah rasa dah. Nak masuk alam itu. Ya, masuk alam tak tahu itu. Mana pergi tak tahu. Tapi walaupun tak tahu, sanggup. Sebab nanti bila bangun besok pagi segar. Kita nak segar itu. Ini zikir yang kita buat ni, kalau kita dah masuk wilayah itu, dia lebih baik pada tidur. Sebab salah khairum minan naum. Naum itu khair, baik. Tidur itu baik. Tapi ingat kepada Allah. Ini zikir khairum minan naum. Kalaulah kita bangun daripada tidur yang betul-betul tidur itu jadi segar, begitu juga kalau kita zikir 40 ini. Keluar nanti engkau rasa ringan. Engkau sihat. Jangan main-main. Tenaga engkau naik luar biasa. Ini janji Tuhan. Belajarlah. Buatlah. Rasai sendirilah. Bagi ada yakin bila engkau buat itu. Kalau tak buat, tak tahu. Bila nak buat, mesti ada bimbingan guru yang mengajar zikir itu. Jelas? Amalkan itu. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita amal itu mesra dengan darah daging kita. Maka apa juga amal yang menjadi kemesraan darah daging, itulah yang tetap dengan kita. Nak jadikan amal, fikir, rasa-rasa, fikir, kata, buat, bertahap darah daging. Hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi. Fa innahu yuralaha minal asrari wal ajaibi. InsyaAllah ta'ala ma la yadkhulu tahta hasrin. Ini syarat berzikir. Kita ajar, itu semua dalam kitab itu. Ya, cuma tak ada orang ajar, itu saja. Tapi ada dalam kitab. Ya, bila kita dah belajar, amalkan insya-Allah. Ghafarallahu lahu wa liwalidina wa li jami'al muslimin bi jahi sayyidil anbiya wal mursalin wa awliya'illahi salihin. Amin 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 amin. Nafa'ana Allahu bihi wa iyyakum kama nafa'a bi asli annahu jawadun karim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa sababan fawzi bi jannatin na'im.
Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.